Okey, start. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini berita baik kerana sekali lagi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dekatnya. Sebelum ni Mahkamah Kuala Lumpur, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur telah memutuskan untuk menolak permohonan pihak AG Chambers untuk mengenakan bon jaminan 20,000 Hari ini mereka memohon bon jaminan tu dia diskaun 5,000. Tapi yang saya nak tergelak tu, hari ni saya rasa AG Chamber ni dia masih ingat Mahathir ni jadi Perdana Menteri. Kerana mereka memohon berdasarkan laporan polis yang telah dibuat, antaranya kerana saya menasihatkan Tun Dr. Mahathir supaya jangan menasihati negara-negara Islam yang bertelagah dan menumpukan perhatian untuk menyelesaikan masalah umat Islam yang bertelagah dalam negara ni, yang mana beliau merupakan punca utama dia, orang yang menjuarai pertelagahan ini. Dan hari ini disebabkan kenyataan yang dikeluarkan oleh saya terhadap Tun Dr. Mahathir, AG Chambers, tuan-tuan pun tahulah AG Chambers ni, yang menguasai AG Chambers ini bukan hanya Tan Sri Idrus Harun, tetapi hari ini yang betul-betul berkuasa ialah Siti Zainab, SG2 yang lepas ni akan dinaikkan pangkat menjadi SG1. Saudara Logan, kita ucapkan tahniah kepada saudara Logan kerana telah berjaya memenangi kes ni 2-0. Tapi jangan terkejut, walaupun 2-0 ni mereka akan mohon lagi. Tapi terima kasihlah pihak polis dah pulangkan handphone saya. Saya rasa lama juga ni, lama juga, dekat setahun lebih handphone saya ni disimpan. Saya dah dapat handphone Cuma saya nak beritahu, Siti Zainab hari ni adalah orang yang berkuasa di AG Chambers. Dia budak Tommy Thomas. Kalau dulu ketika Lim Guan Eng menyampaikan arahan daripada masa ke semasa, dia hantar Tony Phua. Sebelum benda ni dibawa kepada Tommy Thomas, Siti Zainab akan berbincang dengan Tony Phua. Dan yang menguasai AG Chambers sekarang ni selain daripada Siti Zainab ialah Gopal Sriram, dan juga Manoj Guru, Ketua Bahagian Pendakwaan yang hari ini yang pada tahun 2018 telah dilantik oleh Tommy Thomas untuk mengetuai bahagian pendakwaan. Cuma hari ini saya nak beritahu bahawa alhamdulillah dengan bantuan daripada sahabat kita, peguam kita, dari segi teknikalnya, ketika mereka membawa kes ini di Mahkamah Kuala Lumpur, ketika itu saya berada di Kajang. Saya duduk di Kajang. Dan selepas saya berpindah di Kuala Lumpur, ialah dia orang selalu dakwa saya di Kuala Lumpur, saya pindah di Kuala Lumpur, maka hari ini mereka buat kes ini di Kajang. Jadi dari segi jurisdiction, dari segi ini mungkin saudara Logan akan explain dengan lebih detail. Silakan saudara Logan. Okay, dalam kes ni mahkamah telah menentukan bahawa mereka tidak mempunyai jurisdiction untuk meneruskan kes ni, sebab Datuk Lokman sekarang tinggal dekat Kuala Lumpur. So, kalau mereka nak buat permohonan pun, kita jumpa dia orang dekat Kuala Lumpur lah, jika mereka nak filekan balik lah. That all depends on them. Dan tadi pihak DPP cuba melakukan penipuan dengan mengatakan mereka buat search di Jabatan Pendaftaran Negara. Saya nak beritahu, semenjak pilihan raya kecil Sungai Kandis, saya punya alamat rumah ialah di Sungai Kandis, baru boleh bertanding di Dun Sungai Kandis. Jadi saya haraplah Siti Zainab ni, Siti Zainab hari ni gelabah kerana kita telah membuat satu laporan SPRM. Beliau telah ketika berada sebagai ahli jawatan kuasa tanah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Land Expo, beliau hadir dalam satu mesyuarat di mana dalam mesyuarat itu sebidang tanah di Ampang Hilih seluas 893 meter persegi
telah dianugerahkan kepada beliau. Bukan hanya dianugerahkan kepada beliau, tetapi beliau mendapat keistimewaan. Kalau Esko Kerajaan Negeri, menteri besar, orang besar kerajaan ni biasa dapat rumah dekat hulu langat, dekat ceruk-ceruk di bandar ni, di hujung bandar. Tapi dia dapat di Ampang Hilir, di tengah-tengah bandar, yang nilai tanah dia lebih kurang 3 hingga 5 juta ringgit. Bukan setakat tu, dengan kedudukan beliau ni, beliau telah menyalahgunakan kedudukan beliau. Beliau langsung tidak keluar ketika mesyuarat nak memutuskan, Land Exco mesyuarat nak memutuskan sama ada tanah tu boleh dianugerahkan kepada beliau dan kakak beliau, Dr. Siti Zawiyah. Ini orang-orang kuat PKR ni. Suami Siti Zainab, kawan baik Perdana Ibrahim. Kakak dia kawan baik kepada Datin Seri Wan Azizah. Saya nak beritahu satu je. Hari ni Siti Zainab dah gelabah, dah gelabah kerana kita telah membuat laporan SPRM ke atas salah guna kuasa yang beliau lakukan, mendapat tanah lebih kurang 10,000 kaki persegi ni, nilai 3 hingga 5 juta ketika beliau hadir dalam mesyuarat tersebut. Dan ini menyebabkan banyak lagi tindakan susulan yang beliau lakukan. Tapi jangan ingat dia saja boleh buat tindakan susulan. Hasil siasatan kita dapati bahawa beliau bukan hanya salah guna kuasa untuk mendapatkan tanah di Ampang Hilir, beliau juga dapat tanah hari ini di Putrajaya. Dan ketika beliau menjadi legal advisor Kerajaan Negeri Melaka, beliau juga ada mendapat tanah di sana. Ini belum lagi kita mempertikaikan bagaimana dengan kedudukan beliau sebagai SG2, beliau mampu untuk buat renovation rumah dekat Melaka. Beliau mampu untuk belanja lebih 1 juta ringgit rumah di Petaling Jaya. Dan hari ini untuk menyelamatkan tengkuk dia, beliau sedang menggunakan seorang peguam. Peguam ni nama dia Rosli Dahalan. Memang baik dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Dan baru-baru ni dilantik sebagai Board of Director PNB. Isteri kepada Rosli Dahalan ni bersaudara dengan Siti Zainab. Memang bersaudara dengan Siti Zainab. Rosli ni seorang bekas pesakit COVID dan beliau menyumbang RM150,000 kepada tabung COVID. Tetapi banyak benda yang kita belum dedahkan lagi. Baru-baru ini beliau telah dilantik sebagai peguam yang bertanggungjawab dengan 1MDB. Jadi saya nak beritahu dengan Siti Zainab, lagi banyak benda tekanan yang dia berikan kepada kami, lagi banyak perkara yang akan terbongkar, insya-Allah. Lagi banyak perkara yang akan terbongkar. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Okey, itu je yang nak kita cakapkan. Terima kasih. Okey. Aku dia ambil tanda share dulu. Okey. Okey tu. Ya. Kita sabar. Minum mana? Ini ada kedai. Mana?